اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sabu ke ni. Pakcik dah ada. Ada tak pakcik? Buka lah, buka. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 36, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Melainkan jika ia seseorang i'tiqad, berpegang, tak ada bagi Allah sifat ma'ani, seperti contoh sifat ma'ani qudrah masalan, dan i'tiqad akan sabit lawannya, lawan bagi qudrah, dan i'tiqad berpegang di hati akan sabit, akan tetap lawannya, lawan bagi qudrah masalah, iaitu lawannya, lawan bagi sifat qudrah, lemah Allah Ta'ala, maka jadi kapi ia seseorang. Wal iyazabillah, itu doa. Wal iyazabillah, wal iyazubillah. Wal iyazabillah dan maf'ul mutlaq bagi fi'il yang mahzuf. A'udzu al-iyaza billah, aku minta berlindung akan sebagai berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun wal iyazubillah, ataupun kita berdoa dengan a'udzubillahi min zalik, ataupun sekurang-kurang a'udzubillah. Sebab ni cerita bab maka jadi kapi a'udzubillah, maka jadi kapi wal iyazabillah, wal iyazubillah. Ini doa minta berlindung dengan Allah daripada kapi. Bab kapi ni hak paling berat sekali, maka jadi kapi wal iyazabillah, wal iyazubillah, ataupun a'udzubillahi min zalik, ataupun a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah daripada mana? Daripada kapi. Melainkan jika ia seseorang i'tiqad, tak ada bagi Allah sifat ma'ani,
Mana contoh sifat ma'ani seperti qudrah. Masalan tu bahasa Arab tu. Masalan dia apabila datang seperti, tak payah adalah masalah tu, tapi seperti qudrah dah. Ataupun melainkan jika i'tiqad tak ada bagi Allah sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Qudrah masalan. Masalan ni mana apa ni? Umassilu laka masalan. Aku datangkan contoh bagi engkau akan satu contoh daripada sifat ma'ani qudrah. Tu masalan. Jadi bahasa Arab tu kalam ada hazah tu. Bukan masalah sesuatu perkataan, bukan. Masalan dengan makna umassilu laka masalan. Aku buat misal bagi engkau akan satu misal. Mana satu misalnya? Qudrah. Misal bagi sifat ma'ani yang 7. Sifat ma'ani ada 7. Qudrah sampai ke kalam. Tak ada bagi Allah sifat ma'ani. Mana contoh sifat ma'ani? Qudrah masalan. Jadi Melayu separuh, Arab separuh. Kena cari warna tu. Rumi tak ada tak. Kalau ada Rumi nak tengok dia tulis warna tu. Min se lam alif. Bukan misalang ni. Kita ada tak misalang tau bahasa Melayu. Misalangnya atau bahasa Melayu tu misalang. Ni tak, ni bahasa Arab. Masalan. Dengan makna umassilu laka masalan. Aku contohkan bagi engkau akan satu contoh. Aku contohkan bagi engkau akan satu contoh daripada sifat ma'ani yang 7. Mana? Qudrah masalan. Dia kalau kita perasanlah, orang sekarang dia langit terbuka, terkadang mereka mengikuti kuliah baba-baba di Fotoni contohnya. Kadang-kadang dia akan sebut disebut satu perkataan masalan. Dia kata kalau kita tak faham abang dia pula masalah ni. Cerita satu perkara tu banyak. Dia pun datangkan satu daripada perkara yang banyak tu. Dia pun datang satu masalah disebut. Cuma kalau kita tak perasan lah. Sekarang perkara tu banyak. Macam sekarang ni sifat ma'ani ada 7. Sebut sifat ma'ani saja kan. Takut tak nakak pula sifat mana ma'ani. Qudrah masalan. Qudrah iradah sampai ke kalam lah tu. Ada ni. Padahal tak payah dah datang misal qudrah. Sebut sifat ma'ani. Berulang kali dah kita kan. Sifat ma'ani ada 7. Qudrah sampai ke kalam. Tapi dah sebut sifat ma'ani datang satu contoh. Takut kita sifat ma'ani ni bahagian kidam sampai ke depan ke bahagian qudrah sampai ke depan. Takut kita masih lagi tukar dengan sifat salbiyah. Maka sifat ma'ani qudrah masalan. Qudrah sampai ke kalam sifat ma'ani. Didatangkan contoh, satu contoh. Tapi dia akan sebut dengan masalan. Seperti qudrah masalan. Jadi masalah tu kalimah Arab. Umassilu laka masalan. Aku buat misal, aku datangkan misal, contoh bagi kamu akan satu misal, akan satu contoh. Qudrah satu contoh. Sebab ma'ani bukan qudrah. 7 qudrah sampai ke kalam. Melainkan jika ia i'tiqad berpegang, tak ada bagi Allah sifat ma'ani seperti qudrah masalan. Allah tidak bersifat dengan sifat qudrah. Dan i'tiqad akan sabit lawannya. Mana padahal i'tiqad akan sabit, akan tetap. Lawannya lawan bagi qudrah. Allah tidak bersifat dengan sifat qudrah. Tapi Allah
iaitu lemah Allah. Allah bersifat dengan lemah, maka jadi kafir ia, wal iyazabillah. Adapun terdahulu kita bicara orang yang tidak betul i'tiqad, orang yang salah pegangan. Contohnya Mu'tazilah yang berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani, tak ada sifat kudrah iradah sampai ke kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Mu'tazilah masih lagi berpegang Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah mengetahui. Dah sifat kudrah tak ada, sifat iradah tak ada, sifat ilmu tak ada. Berkuasa macam mana Allah, berkehendak macam mana, mengetahui macam mana. Dah sifat kudrah, iradah, ilmu tak ada. Allah berkuasa dengan zat, Allah berkehendak dengan zat, Allah mengetahui dengan zat, Allah hidup, mendengar, melihat, berkata-kata dengan zat, bukan dengan sifat ma'ani. Itu Mu'tazilah. Ni dak kafir Mu'tazilah ni. Fasik lagi mubtadi' Mu'tazilah ni. Melainkan kalaulah berpegang, tapi Mu'tazilah tidak berpegang seumpama ni. Hal ni bukan Mu'tazilah dah ni, ni kafir. Berpegang macam mana? Tak ada sifat kudrah di Allah, tak ada sifat iradah ilmu di Allah. Lepas tu Allah bersifat dengan sifat lemah. Tak ada lah tunya. Itu kafir lah, ada Allah lemah. Mu'tazilah yang menafikan, yang berpegang tidak ada sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah masih lagi berpegang Allah berkuasa, bukan Allah taala lemah. Berkuasa macam mana? Tidak bersifat dengan sifat kudrah, berkuasa dengan zat. Lagi kat tu Mu'tazilahnya. Jadi Mu'tazilah ni yang kita bicara terdahulu, tidak jadi kafir. Mu'tazilah yang berkata, yang beriktikad, yang berpegang mereka itu Mu'tazilah, dak kafir ni. Tiada bagi Allah sifat ma'ni. Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah sampai ke kalam. Bahkan Allah Ta'ala kuasa, bukan tetapi Allah Ta'ala kuasa dengan zatnya, berkehendak dengan zatnya, mengetahui dengan zatnya, bukan dengan sifat kudrah iradah ilmu. Itu hak beza dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni tak kafir ni, fasik mubtadi'. Sebab apa tak kafir? Dalam Al-Quran sendiri pun tidak ada dalil yang terang yang menyatakan di zat Allah ada sifat kudrah iradah ilmu. Quran menyebut Allah amat kuasa, qadir, Allah alim yang mendengar, Allah sami', Allah basir, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Sebut Allah yang berkuasa, yang mengetahui, Allah yang berkehendak, Allah yang berkehendak. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah. Allah menghendaki. Tapi ayat tidak menyebut ada di zat Allah sifat kudrah, ada di zat Allah sifat ilmu. Ayat tidak cerita. Cuma ahli sunnah wal jamaah ni dia pakai dilalah iltizamiyah. Dilalah iltizamiyah ni dengan bahawa belaziman. Belaziman macam mana? Apabila Al-Quran menyebut Allah yang kuasa, adalah sifat kuasa, sifat kudrizat. Allah yang mengetahui, maknanya adalah sifat ilmu di zat. Allah yang mendengar, lazim di situ maknanya Allah ada sifat sama di zat. Ni hak ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah tak ada.
Dah. Allah berkuasa tapi bukan dengan sifat. Quran tak sebut sifat. Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat tu. Dengan sifat, Quran tak sebut sifat. Ini Mu'tazilah. Faham tak ni? Ditolak ada sifat kudrah di zat Allah. Ada sifat iradah di zat Allah. Sebab apa? Sebab zat Allah ada. Sifat kudrah ada ke tak? Kita bicara dahulu kan sifatun wujudiyatun, sifat yang ada. Iradah, sifat yang ada. Ilmu sampai ke kalam, sifat yang ada. Jadi banyak perkara yang ada. Zat Allah ada, kudrah ada, iradah ada, berbilang yang ada. Dia tambah. Nak yang ada hanya satu. Zat Tuhan saja yang ada. Ini nak gitu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, zat ada, sifat pun ada, hak Tuhan belaka. Pemasalahnya ada pun sifat wujud kidam baka, itu bukan sifat yang ada. Kita selalu ulang dah kan. Wujud kidam baka bukan sifat yang ada. Kita reti di akalan kita je. Faham reti di akalan je, bukan ada pun. Maka tidak berbilanglah yang ada, sebab yang ada adalah zat Allah. Ada ni. Zat Allah bersifat dengan sifat wujud. Wujud sifat yang ada. Bukan sifat yang ada. Reti je. Kidam bakok pun sama juga. Bila zat tu tidak ada permulaan, retilah kitanya sedia. Bila zat tu tidak ada kesudahan, retinya kekal. Adalah sifat kidam bakok? Tak ada, reti saja. Maka tak ada masalah sebab bukan sifat yang ada. Kudrah sifat yang ada. Iradah sifat yang ada. Kaunuhu qadirah, satu sifat yang melekatkan kudrah yang ada ni di zat Allah yang ada. Jadi kudrah sifat yang ada. Zat Allah zat yang ada. Kalau kudrah ada di zat Allah, jadi berbilang yang ada. Zat pun yang ada, kudrah pun yang ada, iradah pun yang ada. Mu'tazilah dia tambah gitu. Nak jadi ada satu saja zat Allah. Di Mu'tazilah jalanan dia. Ahli sunnah dah. Sifat Allah, sifat yang ada, zat Allah zat yang ada, berbilang yang ada. Hak Allah Ta'ala, apa masalahnya? Kudrah sifat Allah, iradah sifat yang ada di zat Allah, ilmu sifat yang ada di zat Allah. Tak ada masalah lah. Berbilang yang ada pun hak Allah Ta'ala belaka. Ini hak ahli sunnah wal jamaah. Di Mu'tazilah ditolak situ lah. Jadi berbilang yang ada apabila Allah ada sifat kudrah, Allah ada sifat iradah. Maka Mu'tazilah berpegang tak ada sifat kudrah di zat Allah, tak ada sifat iradah di zat Allah, tapi Allah berkuasa. Berkuasa dengan zat, berkehendak dengan zat. Dia kalau pasal Mu'tazilah ni berkuasa dengan zat, peganganlah Mu'tazilah ni berkuasa dengan zat. Kalau Mu'tazilah ni sakit, jangan tolong. Jangan tolong. Sebab apa? Kuasa dengan zat kan. Zat awak, tubuh awak tu kan gemuk metang tu kan, buat diri lah. Dah kuasa dengan zat ke mana? Dah kuasa dengan zat kan. Dah. Hak Mu'tazilah, hak terlantar tu kita kata lah, ada dah zat? Ada zat. Zat gemuk metang zat dia je. Dah kuasa dengan zat, tak payah tolong lah. Buat sendiri lah. Buat sendiri lah. Muka zat dia comel kan. Buat sendiri. Buat kuasa dengan zat. Tak boleh nak buat sendiri. Kenapa? Kuasa dengan zat kan. Tenaga tak ada. Jadi selama ni kuasa dengan tenaga. Tenaga tu sifat. Dah kamu kata bukan kuasa dengan sifat, kuasa dengan zat. Nyatalah kuasa tu kuasa dengan sifat. Apa sifatnya? Tenaga yang Tuhan letak di kita. Mana?
Tapi Mu'tazilah berpegang Tuhan kuasa ingat baik. Sebab pernah sekali saya dengar satu pengajaran dia bicara bab golongan-golongan yang terpesong di kalangan firqah-firqah orang Islam. Orang Islam lah ke? Mu'tazilah ke? Semua tu orang Islam lah ke? Mana firqah-firqah, kumpulan-kumpulan, golongan-golongan yang terpesong di kalangan orang-orang Islam. Contohnya Mu'tazilah yang berpegang tidak ada sifat kudrah iradah sampai ke kalam di zat Allah. Okey, betul lah. Tiba-tiba dihuraikan bahawa Mu'tazilah berpegang Tuhan lemah. Tu kan Mu'tazilah tu kapi teguh tu. Dah kata Mu'tazilah berpegang tidak ada sifat ma'ani, tak ada sifat kudrah di zat Allah. Betul lah. Tapi Allah berkuasa dengan zat. Jangan hura kata Mu'tazilah ni firqah golongan yang terpesong di kalangan orang Islam ni. Mu'tazilah berpegang tidak ada sifat kudrah di zat Allah. Betul tu. Tiba-tiba dihuraikan apa maksud Mu'tazilah berpegang tidak ada sifat kudrah di zat Allah. Mu'tazilah berpegang Tuhan lemah. Tu dok gitu. Tu kapi tu Tuhan lemah, kapi ijma' ulama lah jadinya. Apa Tuhan jadi lemah pulaknya? Dah bila Tuhan tidak ada sifat kudrah, Tuhan tidak ada sifat kudrah, tapi Tuhan berkuasa dengan zat. Ni Mu'tazilah. Ni hak didatangkan melainkan ni bukan Mu'tazilah dah ni. Ni hak kapi ni. Kita bicara Mu'tazilah dia tidak berpegang Tuhan lemah. Berpegang Tuhan lemah tak ada benda lah. Melainkan jika ia i'tiqad tak ada bagi Allah sifat ma'ani seperti kudrah masalan. Tidak ada sifat kudrah contohnya. Dan i'tiqad padahal i'tiqad akan sabit lawannya akan tetap di zat Allah Ta'ala ni lawan bagi kudrah. Mana iaitu lemah Allah. Dia berpegang Allah lemah, maka jadi kafir ia. Wal iyazabillah. Itu bukan pegangan Mu'tazilah, tu kapi. Hak kita bicara Mu'tazilah ni dak kapi. Lepas tu fasik lagi mubtadi'. Ni hak kita baca minggu lepas tu. Bahkan jadi fasik lagi mubtadi'. Fasik ni orang yang keluar daripada ketaatan. Orang yang berpegang dengan akidah yang fiskun. Orangnya fasik. Mubtadi'un, orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Orang tu dipanggil mubtadi'. Isim fa'il belaka tu. Ada ni macam gini. Islam orangnya muslim. Iman orangnya mukmin bahasa Arab. Ihsan orangnya muhsin. Nifaq orangnya munafik. Zulmun orangnya zalimun. Tu bahasa Arab. Lepas tu bahasa Melayu macam mana? Ikut bahasa Melayu lah pula. Kan kita kan bahasa Melayu, orang Islam, orang Muslim, orang yang beriman, orang mukmin, apa beza? Ni orang sekolah ni. Orang Islam dengan orang Muslim apa beza? Kita tak ada bahasa Melayu kita orang Muslim. Tak ada bahasa Melayu kita Muslim. Ada tak Muslim? Ada Muslim. Apa beza Muslim dengan orang Islam? Orang Islam bahasa Melayu kita. Orang Muslim bahasa Melayu kita. Non-Muslim. Tu kan? Non-Muslim ke non-Islam. Non-Muslim ke non-Islam. Non-Muslim. Orang Muslim, orang non-Muslim, tidak Muslim lah kafir. Apa beza orang Islam dengan orang Muslim?
Bahasa Malaysia, bahasa Malaysia. Hak bahasa Arab tu bicara bahasa lain. Kita bicara bahasa Malaysia. Cuma kita nifak tidak ada lah, munafik ada. Tak, nifak tidak ada lah. Ridah, gejala ridah ada tak? Tak ada ridah. R-I-D-D-A-H, tak ada? Ridah. Gejala ridah. Tak pernah dengar? Saya reka kalau gitu kau. Tak ada? Gejala ridah. Ridah orangnya murtadun, orang murtad. Nifaq orangnya munafik. Ada ni. Zulmun orangnya zalim. Ke mana? Kita ni dialah bahasa Melayu, bahasa Arab ni hal lain. Macam ginilah contoh. Zuhdun orangnya zahid. Zuhud lain, zahid lain. Bahasa Arab, bahasa Melayu zuhud, zahid tak ada tau. Bukan zahid nama orang ni perkataan. Zuhud sifat. Orang yang bersifat dengan zuhud dia panggil orang yang zahidun. Kalau ramai zuhadun. Itu kalau ramai. Orang ni zahid, sifatnya zuhud. Syukurun syakir, sabrun sabir. Tapi itu kita tak guna tu, kita tak guna. Tapi kalau zuhud zahid itu kita guna macam mana? Dia ada dua, satunya masdar, satunya sifatnya. Islam muslim, iman orangnya mukmin, bahasa Arab. Ihsan orangnya muhsin. Apa lagi? Kita sini pegangan yang fiskun orangnya fasik. Bid'ah mubtadi'. Nifaq orangnya munafik. Riddah orangnya murtadun, murtad. Itu beza. Ada ni. Ke mana? Islam Muslim tu lah nak tanya bahagian kita ni. Apa beza? Kalau bahasa Arab, Islam diri tu, perkara tu dipanggil Islam. Orang yang Islam disebut Muslim. Tu sifatnya orang yang Islam. Jadi sekarang ni pergi kepada orang. Akidah tu akidah yang fiskun. Akidah Mu'tazilah akidah yang bid'ah. Orang yang berakidah Mu'tazilah, orang ni berakidah dengan akidah yang fasik. Akidah yang mubtadi'. Ni istilah ni kita kena ingatlah dan kita ni berulang. Satunya akidah yang kufur. Orang yang berakidah dengan kufur ni kafir. Kita juga bahasa Melayu kita. Ada kafir, ada kufur tau. Bahasa Melayu kita kafir satu, kufur ada tak kufur? K-U-F-U-R. Ada tak kufur? Kekufuran. Kita. Kekafiran. Apa beza kafir dengan kufur? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu lain, bahasa Arab lain lah. Tidak campur situ, cuma nak tanya dari segi bahasa Melayu apa beza. Kalau bahasa Arab kufrun, kekufuran. Orang ni, orang yang kufur tu. Kafirun, orang yang kufur. Itu kafir. Gitulah. Fasiqun, orang yang berakidah dan akidah yang fiskun. Mubtadi'un, orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Dia gitu. Jadi kita bicara terdahulunya orang yang tidak betul i'tiqad, orang yang salah i'tiqad, salah pegangan, di antaranya Mu'tazilah yang berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani, tetapi Allah berkuasa, berkehendak, mengetahui tapi dengan zat.
Akidah Mu'tazilah tak jadi kufur. Tapi akidah yang fiskun bid'ah. Berpegang dengan akidah ni orang yang berakidah yang fasik dan berakidah yang mubtadi'. Fasik orang yang berakidah dengan akidah dosa besar, mubtadi' orang yang berakidah dengan akidah yang bid'ah. Bid'ah ni akidah yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah. Bid'ah ni perkara yang diada-adakan kemudian yang tidak ada pada masa Nabi. Itu bid'ah lah. Kemudian ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang salah. Bid'ah yang hasanah, bid'ah yang dalalah, yang sesat. Bid'ah hasanah banyaklah. Mana? Tulis Al-Quran. Masa Nabi tak ada tulis Al-Quran. Tak ada ni. Bila mula himpun Al-Quran? Pada masa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu baru mula himpun. Masa Nabi dia ada Quran tulis? Tak ada. Itu bid'ah dia panggil. Tapi itu bid'ah yang wajib. Sebab apa? Kalau tidak orang kemudian Nabi Quran mana? Pada masa Nabi, Quran ni berpindah daripada satu dada kepada satu dada. Musyafahah dengan guru musyafahah. Mana berhadapan guru, mana Al-Quran berpindah daripada dada ke dada. Kemudian barulah sahabat kemudian berbincang untuk menghimpun Al-Quran. Jadi satu Al-Quran. Ini perkara yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi ni. Nabi tak buat ni. Yang apa tu? Bid'ah dia panggil. Contoh lagi bid'ahnya apa? Tiba-tiba Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dia himpun sahabat berjemaah tarawih. Nabi tak buat berjemaah tarawih. Nabi pernah berjemaah tarawih di tahun yang kedua Hijrah. Tapi Nabi berjemaah tarawih pun 3 malam sahaja. Malam dia tahun yang kedua Hijrah, tahun yang pertama diwajibkan puasa Ramadan. Duduk di Madinah tahun yang pertama tak ada lagi lah wajiban puasa. Tahun yang kedua difardukan puasa tahun yang kedua. Ada ni. Sebab Nabi sempat berpuasa selama 9 tahun. 9 tahun Nabi berpuasa, 1 tahun saja cukup 30 hari Ramadan. 8 kali lagi itu 29 hari. Nabi puasa selama 9 tahun. Jadi Nabi mula berpuasa pada tahun yang kedua Hijrah. Malam yang ke-23, 25, 27 Ramadan, Nabi keluar tengah malam, Nabi salat tarawih diikuti oleh para sahabat yang ada sikit-sikit saja yang belum pulang. Sebab Nabi buat tarawih bukan lepas mat Isyak. Nabi masuk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar sahabat sudah balik apa semua, adalah tinggal sahabat tak ramai mana yang masih lagi iktikaf di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi keluar malam 23. Maka sahabat hak ada tu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah tarawih. Pandai ni. Esok sahabat hok balik dah tu kok. Oh lah rugi dah lahnya. Ada ni. Sampai ke malam 27 ramai sikit orang. Lepas tu lagi ramai orang tunggu lepas Maisha. Nabi tak keluar-keluar sampai ke subuh. Ternanti-nanti sahabat. Sebab apa Nabi kata takut diwajibkan ke atas kamu sembahyang tarawih ni. Mula daripada situ tidak ada dah. Tarawih masing-masing. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, naik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah 2 tahun, tarawih masing-masing. Tahun yang ke-13 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun menjadi khalifah. Kemudian tahun yang ke-13 Hijrah. Kita tahu dah hijrah tahun hijrah kita tahu lebih kurang dah.
Jadi Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun. Tahun yang ke-13 Hijrah Sayyidina Umar menjadi khalifah. Tarawih masing-masing tahun yang ke-14 Hijrah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah tahun yang kedua tu. Sayyidina Umar pun himpun sahabat supaya buat berjemaah tarawih. Apa tu? Mengada-adakan yang tidak ada pada masa Nabi. Nabi buat 3 malam saja, lepas tu Nabi berhenti. Sayyidina Bakar pun kekalkan, tak ada tengok berjemaah tarawih. Sayyidina Umar sendiri pun tahun yang pertama jadi khalifah masih kekal hak asal. Tahun yang kedua Hijrah orang Sayyidina Umar tengok duduk bucu tu semaya nampak macam berterabur. Sayyidina Umar pun himpun. Tu bid'ah dia panggil. Nabi buat berjemaah tarawih bid'ah apa? Nabi buat 3 malam betul Nabi berhenti. Kalau nak ikut betul benar kok, buat 3 malam sudahlah. Malam 23, malam 25, malam 27, sudahlah. Ni buat 30 malam. Nabi berjemaah tarawih 3 malam tu bukan lepas Isyak. Tengah malam Nabi cross mula. Lepas tu kita tarawih buat bila? Lepas mak Isyak buat tarawih lalu dah. Dan kita disebut minal bid'il kusala, daripada bid'ah orang malah. Oh, kita rasa rajin dah. Kita tarawih 20 rakaat tiap-tiap malam. Rajin apa? Bid'ah orang malah. Nabi berjemaah tarawih bukan lepas Isyak, tengah malam, balik dulu. Mari semula. Mana kamu tempat kita ni? Tak ada dah lah. Hak lepas Isyak tu pun kalau buat 20 cukup lapang tu kok. Tak ada dah lah. Tinggal berapa kerak je. Tapi nak cerita apa tu? Bid'ah. Itu bid'ah yang baik. Itulah. Ni kita cerita bid'ah apa ni? Bid'ah dipanggil bid'atun i'tiqadiyatun. Ni bid'ah yang sesat. Ni bid'ah yang sesat. Bid'ah i'tiqad ni Mu'tazilah. Akidah yang bid'ah. Berpegang akidah ni orang panggil orang yang mubtadi', orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Akidah yang fasik, akidah yang bid'ah. Akidah yang orang ni orang yang mubtadi'. Ini cerita hak Mu'tazilah yang menafikan sifat kudrah iradah sampai ke kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Hak akidah Mu'tazilah seumpama ni kita pun baru dengar je lah, sebab tak ada orang kita yang berpegang tak ada sifat kudrah di zat Allah. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Ni kita hak berpegang ahli sunnah wal jamaah. Cuma hak berlaku di kalangan kita ni, Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Kemudian Allah berkuasa dan Allah berkehendak. Tiba-tiba Allah berkehendak hanya kepada perkara baik. Allah tidak berkehendak akan perkara jahat. Itu Mu'tazilah juga tu. Fasik mubtadi' juga tu. Itu fasik mubtadi'. Hak ni hak timbul dalam masyarakat, bahkan di kalangan orang-orang yang berceramah pun timbul juga akidah yang seumpama ni. Dipakai logik akal. Kalaulah Allah yang menghendaki perkara jahat, berlaku perkara jahat, siapa yang akan dihukum? Seseorang yang melakukan perkara jahat yang dikehendaki oleh Allah. Mana keadilan Allah? Allah menghukum di hari akhirat kerana kejahatan yang dilakukan yang datang dari kehendak Allah. Allah menghukum, zalim Allah. Ni. Mana keadilan Allah seumpama tu? Maka mereka berpegang perkara jahat Allah tidak menghendaki. Allah hanya mengetahui sahaja seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, tapi Allah tidak menghendaki. Tetapi golongan yang terpesong ni, memanglah Allah mengqadakkan perkara baik dan jahat. Allah mengqadakkan perkara baik dan jahat. Tapi Allah mengqadak ni bukan Allah menentu, bukan Allah menetapkan segala-gala. Allah mengetahui sahaja. Ni.
Siapa peringkat nak perbetulkan balik ni, akidah ni salah ni, macam nak perbetulkan balik ni. Dia nak perbetulkan pula hak akidah perkara baik jahat, qada qadar Allah dengan makna kehendak dan perbuatan Allah. Nak perbetul, salah ni. Confident tu salah. Mana Allah qada qadar ni Allah mengetahui. Allah mengetahui. Kalau terjemah qada qadar Allah menentu, terjemah tu tak betul tu. Tak betul terjemah tu. Dalam satu program ditanya pula, ada tak ustaz-ustaz di sini? Ditanya pula, betul tak terjemah qada qadar ni ketentuan Allah? Tak betul tu, bukan ketentuan Allah. Allah mengetahui. Ada tak ustaz dalam program ni dah tahu dia pun ustaz juga. Confident. Nak kena perbuatan balik tu. Nak kena perbuatan balik. Kalaulah Allah yang menghendaki, kekufuran Allah menghendaki, jeng lah dia kata. Dia pun ketawa. Pelik perkara kufur Allah menghendaki, jeng dia kata. Padahal dia jeng. Bukan jeng hok boleh makan tu, jeng hok tu. Tu jeng hok panggil dah, boleh orang makan roti ke apa? Jeng dia kata. Kalau perkara jahat pun kehendak Allah. Macam mana? Takkanlah kekufuran Fir'aun itu kehendak Allah. Makna Allah telah menentukan pada azal bahawa Fir'aun ni akan kufur. Kemudian Allah yang dengan sengaja campak Fir'aun dalam neraka. Mana keadilan Allah seumpama tu? Ni akidah Jabariyah dia kata. Jabariyah pula dah berpegang perkara jahat tu qada qadar. Jabariyah pula dihubung. Ini orang berkenaan belaka ni, bukan orang rendah-rendah. Orang ada nama-nama belaka ni. Orang ada nama-nama belaka ni. Berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Setengah pandangan ulama kata bukan fasik, bukan mubtadi', kafir, kekal dengan kata selama-lamanya. Ini akidah yang salah, yang khilaf pada kafir. Minggu lepas kan saya sebut dah kan, akidah salah ni ada 3%. Satu, akidah salah kafir ijma' ulama. Ada akidah salah kafir ijma' ulama. Ingat dulu kita bicara sifat iradah dahulu. Kita bicara sifat iradah dahulu. Di muka surat 23. Muka surat 23. Surat 23 baris yang ke-6 daripada atas. Tajuk dia dalam garisan tu, hukuman Allah pada i'tiqad manusia. Ada ni? Cuba tak? Hukuman Allah pada i'tiqad manusia. Perenggan yang pertama, barang siapa i'tiqad. Ada ni, panjang. Tengok di hujung dia tu. Maka tidak khilaf pada kufurnya. Dia panggil apa? Kafir ijma' ulama. Pasal turun perenggan yang kedua pula tu, barang siapa i'tiqad yang bekas pada umpama menghangus ialah kuah panah api. Lepas tu bawah tu, maka orang itu fasik lagi mubtadi'. Juga kurungannya yang merengkoh-rengkoh dia panggil. Apa yang merengkoh-rengkoh? Yang mengada-adakan. Ada. Tak ada bahasa kita merengkoh-rengkoh. Ada. Merengkoh-rengkoh ni mengada-adakan. Ya, ada cakapan kita merengkoh-rengkoh. Dah dengar. Dah dengar? Tak ada. Merengkoh-rengkoh tak ada. Mana mengada-adakan. Tak ada lagi benda tu. Dia yang mengada-adakan. Atau benda merengkoh-rengkoh. Tak ada orang kena. Tak ada. Ada.
Oh, ni senyap lagi ni. Ada tak orang kita ni? Tak ada. Ha? Merengkoh-rengkoh. Reka tak? Reka. Oh, reka. Ke mereka-reka. Ke gitu. Tak mereka-reka. Bukan mereka. Mereka tu lain. Mereka-reka. Tak? Tu tak? Apa ngapa mereka-reka? Mengada-ngada tu pula orang lain. Mengada-ngada budak ni. Mengada-adakan dia. Mengada-adakan. Kalau mengada tu budak mengada tu lah. Mengada budak ni. Ada mengada? Mengada ke apa? Budak mengada tu lah. Ni mengada-adakan. Jadi merengkoh-rengkoh. Tak, saya ngaji pun merengkoh-rengkoh. Mana pun merengkoh-rengkoh. Saya ngajinya merengkoh i'tikad yang tiada pada masa Nabi dan sahabat. Tu. Mubtadi' merengkoh-rengkoh. Dan pada kufurnya khilaf. Lepas tu turun petok bawah lagi tu. Dan jadi posik. Lagi mubtadi'. Kau masih tu. Pada kufurnya khilaf. Hak bawah sikit tu kan. Dan jadi posik. Lagi mubtadi'. Kau masih tu. Pada kufurnya khilaf. Kafir ke tidak? Khilaf ulama. Dan yang rajihnya khilaf-khilaf ulama pun pandangan ulama yang lebih kuatnya tidak kufur, tak kafir, fasik, mubtadi', jua, tidak kafir. Ada. Jadi perenggan pertama selepas daripada tajuk hukuman Allah pada i'tikad manusia itu, maka tidak khilaf pada kufurnya. Hak petok bawah tu, maka orang itu fasik lagi mubtadi' yang merengkoh-rengkoh, dan pada kufurnya khilaf, dan yang rajihnya yang kuat dalil tidak kufur, fasik mubtadi' jua. Faham tak? Jadi hak akidah salah ni satu, tidak ada khilaf pada kufur. Kenapa? Kafir ijma' ulama. Hak tak betul i'tikad yang kedua, khilaf pada kafir. Ada kufur tu sebenarnya kita sebut mudah kafir lah. Khilaf pada kafir. Kenapa khilaf pada kafir? Ulama berbeza pandangan. Akidah salah ni kafir ke tidak. Ada kata kafir. Kekal neraka selama-lamanya. Ada kata dah kafir. Fasik mubtadi'. Itu yang kedua. Yang ketiga, akidah tu salah tu. Tetapi akidah tu tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Hanya fasik dan mubtadi' jua. Jadi 3 persen. Hak akidah salah. Hak kafir ijma' ulama tu kekal neraka selama-lamanya. Bertaubat kemudian sembahyang puasa haji wajib diqadakkan kembali pada masa akidah kafir ijma' ulama. Hak kita musuat 23 tu, hak mana hak kafir ijma' ulama? Api itu sendiri menghanguskan yang tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Tu kafir ijma' ulama berpegang. Api secara tabi'i, api secara semula jadi, tabi'ah dia panggil. Tabi'ah ni bukan tabi'ah perangai, bukan. Kita tabi'ah terkadang tabi'ah buruk dianya. Tu perangai, bukan. Tabi'ah ni semula jadi. Kalau kita cakap Terengganu kitanya, bahasa dia, peseng dia dah. Jadi api ni sendiri-sendiri menghanguskan yang tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Kafir ijma' ulama. Begitu juga ketika bergeraknya tangan, cincin yang tersarung di jari, bergerak turut tangan yang bergerak, yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kafir ijma' ulama.
pada ni. Pegangan kitanya semua yang berlaku qada dan qadar, kudrah dan iradah Allah. Hanguh kudrah dan iradah Allah. Bergerak cincin yang tersarung di jari, kudrah iradah Allah, qada dan qadar Allah. Bukan bergerak tangan saja, kudrah iradah Allah. Bukan bergerak tangan saja, qada dan qadar Allah. Bergerak cincin yang tersarung di jari pun qada dan qadar Allah. Sebab apa? Sekalian qada dan qadar. Kita awak misal api dengan hangus. Satu lagi biasa misal kita pisau, lepas tu memutuskan. Kemudian cincin yang tersarung di jari. Itu misal. Masalam, itu misal. Bergerak tubuh kita, bukan bergerak tubuh, gerak tubuh, diam tubuh, tubuh bergerak. Banyak mana yang di tubuh kita bergerak. Diam tubuh, banyak mana yang di tubuh kita pun diam sama. Gerak diam tubuh qada dan qadar. Gerak diam barang di tubuh qada dan qadar. Habis cerita. Tapi kita awak bisa cincin, kerana cincin tu paling halus, paling kecil. Jadi kalau gerak cincin pun qada dan qadar, hak lain tak suruh tanya lah. Tak cincin paling halus tau. Kalau kau puang lah, cincin, gelang, rata, apa lagi? Subang. Subang dengan cincin mana besar? Subang, lepas tu anting-anting apa betul tak? Anting-anting. Ada anting-anting. Hak mana anting-anting? Ada? Subang. Oh, subang anting-anting. Bukan hak bodi hidung lah. Dah. Oh, tu bagi benda tu. Oh, bodi hidung tu lah nak bagi benda tu. Salah tu masuk dalam mulut dia makan. Orang apa tu? Jadi anting-anting tu subang. Oh, gitu. Ke anting-anting hok gantung di Subang. Subang lain. Anting-anting hok gantung tu hok apa? Hok tu bau tu. Oh, anting-anting tu Subang. Maknanya buat misal cincin buat hok tu paling halus. Patut lain tu sama je. Tubuh bergerak habislah dengar gelang, rata, subang. Tak sedut tanyalah. Pegangan kita dah hukum iman yang keenam. Sekalian yang berlaku qada dan qadar. Gerak diam, cincin ke, gelang ke, rata ke, subang ke, tak sedut tanya dah. Gerak diam, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, qada dan qadar Allah. Mudah sangat je akidahnya, payah punya sekalian. Bergerak tubuh kita. Habuk-habuk di baju bergerak. Kumang-kumang di tubuh bergerak. Siapa yang gerakkan? Dia tanya dah. Sekalian perbuatan Allah. Sekalian qada dan qadar. Tu pegangan kita punya nak payahnya. Hak tu yang kita nak tanam hak rukun yang kena. Tu sahaja. Tak ada payah-payahnya. Allah menggerakkan tubuh badan. Allah mendiamkan tubuh badan. Ada tubuh badan gerak yang tak payah Allah buat dah. Banyak kerja pula Allahnya. Dia buat Allah ni macam dia. Macam dia dah lah sibuk. Tak ada tangan. Oh, tu dia lemah. Ini nak bagi qadir. Allah yang amat kuasa. Nak kenal Allah. Ni nak kenal Allah ni. Yang amat kuasa. Dia buat belaka. Tu baru yang amat kuasa. Kita ni hak paling berkuasa. Satu benda pun tak boleh buat. Hak paling berkuasa, payung pun tak boleh nak pegang, pintu kereta pun tak boleh nak buka. Tak boleh belaka, tak boleh. Sebab apa? Paling berkuasa. Dia sepatutnya hak paling berkuasa, paling banyak kerja. Itu paling berkuasa. Itu mana? Manusia hak lemah. Paling berkuasa, paling nampaklah lemahnya. Itu manusia. Jadi Tuhan beri itu paling berkuasa pada pandangan manusia. Tuhan pun menjadikan hak paling berkuasa itulah hak paling lemah. Sebab apa? Semua benda tak boleh buat.
Semua benda orang buat. Tu paling lemah lah tu. Ke mana? Orang yang semua orang buat ni orang paling lemah. Tapi Allah qadir, amat kuasa, perbuatan dia belaka. Mana kata bukan bergerak cincin, bukan bergerak gelang ni gata subang, diam tu pun Allah yang diamkan. Tubuh kita Allah yang diamkan, diam habislah, tak bergerak habislah benda yang di tubuh kita. Allah yang buat. Gerak Allah buat, diam Allah buat, qada qadar belaka. Berpegang berlaku satu perkara yang bukan kudrah dan iradah Allah, semata-mata turut sahaja. Cincin bergerak semata-mata turut sahaja, yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kafir ijma' ulama. Ni hak dalam kitab kita muka 23 ni tiada, maka tidak khilaf pada kufurnya. Kemudian hak bawah tu, perenggan bawah tu, hak khilaf pada kufur tu. Hak ni yang kita nak mati molek ni. Adapun hak pembicaraan kita, orang yang tak betul i'tiqad, orang yang salah i'tiqad, hak kapi, hak dibicara di muka surat 36 kita baca tadi tu, hak kapi ni Tuhan tidak, Tuhan tak ada. Hak tu tak ada orang Islam pegang gitu. Tuhan tidak bersifat dengan kidam bakar. Tuhan baharu macam kita. Tuhan binasa macam kita. Tu hak kapi ijma'. Tu kapi ijma'. Hak kita bicara pasal 36. Hak tu tak ada orang Islamnya berpegang gitu. Tuhan tidak bersifat dengan wahdaniyah. Mana Tuhan ni 2 3. Memanglah kapi hak tu. Ada ni. Hak tu hak jelas kafir. Kemudian hak fasik lagi mubtadi', Mu'tazilah yang berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah. Allah berkuasa, Allah berkehendak dengan zat. Hak tu pun tak ada juga Mu'tazilah gitu. Orang Islam tak ada, kita tak reti pun pasal gitu. Hak ni hak pasal 23 ni. Hak ni kena perhati molek. Hak pasal 23 tu. Kena perhati molek tu. Hak kafir ijma' dengan hak khilaf pada kafir. Hak tu nak kena perhati molek. Kemudian hak kita bicara dalam kitab Musa 23 tu, hak di Musa 21 bicara pada perkara jahat. Perkara jahat Mu'tazilah berpegang bukan datang daripada iradah Allah, bukan datang dari kehendak Allah. Hak kita Musa 21. Musa 21 bersalah Mu'tazilah berkata, Mu'tazilah berpegang iradah Allah tiada ta'alluq dengan iradah Allah, tidak berkehendak dengan yang jahat dan yang keji bagi seseorang. Hati Mu'tazilah, iradah Allah tiada ta'alluq. Tiada ta'alluq kenapa? Iradah Allah tidak berkehendak akan perkara yang jahat dan yang keji. Hati Mu'tazilah tu tiba-tiba dia kata hak tu hak sebenar berpegang perkara jahat kehendak Allah, dia letak Jabariyah pula. Orang yang bawa seumpama tu nak betul macam mana, sebab rakaman tu sudah meluat. Nak betul macam mana tu? Bukan setakat dibawa perkara jahat bukan kehendak Allah, sebaliknya orang yang berpegang perkara kehendak Allah tu salah Jabariyah pula dah. Dia nak betul balik pula nak berpegang qada qadar ni kehendak. Bukan kehendak Allah Taala tahu jua. Bukan Allah kehendak Allah. Dia nak betul balik. Dia kata hak salah ahli sunnah wal jamaah ni. Itu kata hak ni hak berlaku dalam masyarakat kita. Hak akidah salah kita bicara pasal 36, siapa ke berpegang Allah tak ada, Allah tidak bersifat kidam bakar, itu memang tak ada orang Islam. Kemudian berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, Allah berkuasa dengan zat, tak ada tahu pun kita je pasal tu. Hak ni hak Musa 21 Musa 23 ni. Ni kena letak molek kitab kita ni. Jadikan kitab Faridah sebagai satu ni, letak molek. Kita faham molek, kita sentiasa mutalaah dan kita kena bicara kepada anak cucu kita. Ini bicara i'tiqad ni.
Sebab akidah masing-masing. Perkara jahat, percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Itu percakapan adab. Macam mana kita nak pastikan itu hanya bercakap, bukan di pegangan? Kita kena bicara molek lah. Memang dari segi percakapan, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari diri sendiri. Haram kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar. Maka dari segi percakapan, kita tidak akan bercakap dengan bahu menyandarkan perkara jahat pada qada dan qadar. Pegangan, tetap ada pegangan. Jadi macam mana kita nak pastikan dia hanya bercakap adab, dia panggil adab. Adab syariah dia panggil. Adab ni apa? Kena cakap hak baik je, sandar kepada qada qadar. Hak jahat jangan sesekali. Haram kita sandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar. Maka cakapan di mulutnya yang jahat perbuatan sendiri, yang keji perbuatan sendiri. Dia bercakap tu betul dah tu. Syariat kena cakap gitu. Pegangan dia macam mana? Kena pastikanlah. Orang lain tu dah cara. Memang itulah cakapan siapa-siapa pun. Orang bertanggungjawab kita tu. Itu hanya percakapan adab itu. Berpegang balik pada rukun iman yang ke-6. Jelas nyata. Baik, jahat, qada dan qadar. Kita mati hak pegangan. Hak percakapan. Kita kena apa? Kena ulang, kena cerita. Dan memang dalam masyarakat ramai orang yang berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Tadi lah dalam ceramah tadi tu. Bukan orang biasa-biasa. Dan memang saya biasa berjumpa dengan orang yang mengajar agama, title ustaz. Oh begitu, anak ingat hak jahat bukan datang dari qada Allah. Anak ingat. Kena ada anak. Kena anak. Ustaz kan kena anak hantarlah. Kalau cikgu kena I dengan you. Tu cikgu. Cikgu kena I dengan you. Lepas tu hak gua tu kalau siapa dia cakap gitu. Hak gua. Cina hak gua apa tu? I, you. Tu cikgu. Ustaz ni anak. Antar. Anak ingat hak jahat bukan qada qadar. Kata berat lah. Berat anak ni. Ni anak ni. Berat anak ni. Masa tu cakap supaya amati sikit kata. Kita masuk dalam masyarakat ni kena amati sikit dalam bab pegangan. Mana lebih pandangan lah kepada anak tadi tu. Anak tu lah. Lebih pandang kepada anak tu. Mana kena tekan sikit pada masyarakat. Baik ke, jahat ke, qada dan qadar. Kena tekan tu hak jahat tu qada qadar. Oh gitu deh. Hak jahat pun qada qadar. Tu timbul anak ingat hak jahat tu hak tak qada qadar, hak jahat. Tu. Hak anak tadi tu. Ustaz anak lah kita panggil. Boleh. Tu. Berpegang perkara jahat bukan qada qadar. Khilaf ulama pada kafir. Mana apa? Ada ulama menghukumkan kafir itu kekal neraka selama-lamanya. Pandangan muktamadnya, pandangan rajih kuat dalilnya, fasik lagi mubtadi'. Fasik mana pun akidah yang dosa besar. Itu sudah mengelepah ni akidah yang dosa besar ni. Tinggal sembahyang dosa besar, tinggal puasa dosa besar, berjudi dosa besar, minum arak dosa besar, berzina dosa besar, riak dosa besar, takabur dosa besar, hasad dosa besar. Itu dosa besar furung agama. Besarlah dosa tu. Ni dosa besar usuluddin, lebih besar lagi daripada dosa besar hak furung agama. Dengan faham molek tu hak dosa besar furung agama tu dosa besar tu. Jawab mudah-mudah. Tapi ini dosa besar hak usul agama. Lebih besar lagi daripada dosa besar hak furung agama. Hak dosa besar usul ni pula khilaf pada kafir.
Bukan semua ulama kata dosa besar. Satu orang kata, kafir terus. Bayangkan. Semayang bang dok tinggal, boleh berceramah agama, berpegang akidah yang ada ulama kata kafir. Berpegang pegang jahat bukan qada Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi ke mana? Ni akhir zaman. Ni akhir zaman. Dosa besar ni pula malaikat akan catat setiap saat selama mana berpegang dengan akidah yang dosa besar ni. Lepas tu sembahyang serta dengan akidah dosa besar. Masuk bulan Ramadan, bulan suci, berakidah dengan akidah dosa besar yang khilaf pada kafir. Pergi kepada tanah suci Mekah Madinah dengan akidah yang dosa besar yang khilaf pada kafir. Yang letak mana? Sembahyang puasa haji seumpama ni. Tapi buat ibadat rasa sera dah. Kalau mati pejam rapat dah matanya. Makna dak bimbang dah. Persiapan untuk hari akhirah ni cukup dah. Makna kalau mati pejam rapat mata. Tapi pejam rapat mata kan akidah kamu tu ulah ada orang kata kafir. Kekal neraka selama-lamanya. Tapi macam mana rasa macam okey dah. Tipu daya syaitan. Tu tipu daya syaitan. Atas rupa kebajikan. Itulah kita min Imam Ghazali kata tu. Syaitan terkadang tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Paling kebajikan adalah dengan semayangnya, dengan puasanya, dengan hajinya. Paling besar dah kebajikan tu. Tapi akidah macam mana? Usuluddinnya macam mana? Tak ada pegangan salah. Dia nampak pegangan ni satu je salah cukup dah. Hak lain Tuhan ada, comel pegangan. Tuhan sedia, comel pegangan. Tuhan kekal, comel pegangan. Tuhan bersifat dengan mukhalafah, comel pegangan. Salah satu cukup dah. Satu je salah cukup dah. Beriman dengan malaikat, comel. Beriman dengan rasul, comel. Beriman dengan hari akhirah, comel. Tapi qada qadar baik jahat macam mana? Memang ramai sangatlah jumpa hak pegangan, hak salah, hak berkaitan dengan perkara jahat. Saya pernah cerita sok modah sebelum ni, hak saya mula tekan bab tauhid ni kerana terjumpa dengan orang yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Ngajar kita parti musalli mula-mula, bukan parti faridah, parti musalli. Dari minta nak ngaji bab semayang tak apa. Ketika mengajar parti musalli itulah. Orang yang paling lama sekali hak belajar. Orang paling lama belajar. Hak di kalangan hak belajar tu paling lama. Dia kalau mana ketua kelas lah. Ketua kelas lah. Kita siapa ketua kelas tak tahu kan. Hak tukar rakam ketua kelas tau. Hak paling lama belajar. Ustaz takkan hak jahat qada Tuhan juga? Warna pula ji. Tu mulanya. Hak mula sebab apa? Dia belajar 20 tahun, 30 tahun dah belajar. Dengar, baik belajar daripada kayu basikal lagi. Kayu basikal zaman dulu. Pada masa tu orang yang berharta lah. Tapi dulu di kayu basikal belum berkahwin lagi. Masa saya gitu anak dia besar-besar dah, 30 tahun dah cerita tu. Tapi dia boleh belajar. Mana-mana orang ajar dia belajar, mana-mana orang belajar dia belajar. Sampai ke dia belajar dengan guru hak semayang pakai niat. Ayah semayang pakai niat. Tapi dia tinggal lah dak tunggu tapi bunyi kata degu dia pergi. Bunyi kata degu dia pergi. Kena-kena dia kata ajar semayang pakai niat. Maknanya nak mengajinya, mana-mana tempat lagi. Mana orang bahir belajar. Tiba-tiba hak jahat kau tak Tuhan juga kau ustaz. Kata dah kenalah begitu tu. Atau mula saya ni. Ni cerita belah tahun dahulu. Bila cerita perkara jahat ni, betul sungguh masa tu orang mengajar sendiri pun bangkang. Orang mengaji dia tak puas hati, dia pergi tanya dengan hak dia belajar dengan tempat lain ah. Lepas tu orang mengajar tu pun komen dalam kelas dia. Ada satu ustaz mengajar perkara jahat qada Allah.
Mana mungkin bukan jahat qada Allah? Oh, dia bangkang. Orang sampaikan kemudian. Jadi orang dengar tu dia tak sedar lah. Perkara jahat qada Allah ni mana mungkin perkara yang Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala suruh kita marah. Tiba-tiba dia marah, dia qadakan, dia kehendak, dia menentukan, dia menetapkan. Tak logik. Itu akal Mu'tazilah. Bila orang mengadu gitu, dia pun sebut dalam kuliah dia. Ada satu ustaz mengajar perkara jahat qada Allah. Mana mungkin perkara jahat qada Allah? Tak logik dia kata. Mana Allah boleh mengqadakan perkara dia marah? Apa tidak bandingkan lah. Adakah kita akan menentukan perkara kita tak suka? Dia banding dia dengan dia. Dia macam dia Tuhan juga dia buat. Ni sungguh ni. Kemudian lepas kenal sikit, ada orang dia berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Orang title agama lah, ustaz juga. Tapi bila orang tu ambil mana ni? Ustaz Wang yang kata dalam radio Terengganu. Jadi bunyi radio tu, nanti dulu. Dia kata bukan qada Allah. Tapi bunyi radio tu kena power juga radio ni. Jadi bunuh dulu. Lama tu ia sungguh perkara jahat qada Allah juga. Mula-mula asal dia kata ni cerita ni pekerja dia. Pejabat ni bahagian agama ni. Dia selalu berceramah agama kepada kaki tangan. Tazkirah pagi-pagi sebelum kerja kan. Jadi kaki tangan dia ni bahagian komputer, bukan bahagian agama. Tapi kerja tu di bahagian agama lah, tapi di bahagian komputer. Dia pun beri pandangan kepada hak boh ni, hak selalu bagi tazkirah ni, supaya tekan sedikitlah perkara jahat ke apa ke pegang ni qada Allah. Kamu ni ambil mana ni? Jabariyah ni. Jabariyah. Dia letak pada anak-anak buah dia tu. Pekerja dia, orang bawah dia. Jabariyah. Ambil mana ni? Dia pun ceritalah dalam radio hak saya ajar di Majlis Abidin. Nanti. Barulah hak ni hak pasal nanti dulu. Lama tak nak buah duk tunggu. Mana tak ada khabar berita ni. Ya kedok ni Jabariyah ke mana ni? Lama boh dah macam mana hari tu? Dia panggil ustaz lah. Macam mana hari tu hak perkara jahat ni? Betul tak kodak-kodak? Ya kodak-kodak. Dia ada ni. Jadi sakok kena radio je. Tapi memang pernah orang bakal ada ustaz mengajar perkara jahat pun qada Allah. Mana mungkin ajar seumpama tu salah ke? Mula-mula dulu. Tu kena mati molek. Hak tu hak perkara jahat. Hak ni hak besar 23 ni. Hak ni hak berkaitan dengan ni hak berlaku ni pula hak berlaku ni. Hak berlaku. Kalaulah berlaku secara tabii semula jadi bahasa dia ini pegangan. Hak percakapan tak ada salah, percakapan asbab. Api kuat sekejap licin. Api kuat. Rumah papang pula. Lah, sekejap je lah licin. Api kuat. Campur dengan angin pula. Pisah tajam molek semula tukar semelek. Sekali dia tarik je. Sekali dia tarik je. Dah tengok dalam YouTube. Tak payah ikat-ikatnya. Dia buat warna tak tahulah. Dia buat. Mana apa? Tajam. Bukan macam orang kita sembelih ayam pusing. Patah tekuk kawan tu. Putus tekuk ayam. Dia pusing. Pisah dah tajam. Ni pusing ni. Kiri kanan. Tak puas hati. Tengok kolek. Putus. Ni tekuk ayam. Ni hak pisah tajam ni kan dia tarik tu. Allah tajamnya pisah. Itu cakap asbab. Pegangan tanam molek pegangan. Qada belaka tu. Nak cakap api, nak cakap pisah ke, itu hanya cakap asbab. Pegangan macam mana? Kita kena pastikan pegangan anak cucu kita. Memanglah kita cakap jangan main api, hang humor.
Jangan main pisau tajam tu luka jari. Kita cakap tu kan. Jangan main gunting tu. Tembus mana-mana. Ni sofa ke apa ke. Mana apa? Gunting ni. Itu hanya cakap asbab. Dan pegangan. Kita tanam molek. Sekalian qada qadar. Berpegang api menghanguskan secara semula jadi. Pisau memutuskan secara semula jadi. Yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama, kekal neraka selama-lamanya. Insaf kemudian bertaubat, kena qada sembahyang puasa haji, tidak sah sebab kafir ijma' ulama. Boleh turun pada petak yang kedua tu pula, api menghanguskan tetapi dengan kuah kepanasan. Pada kitab kita tu dengan kuah. Tanda tak tu dalam kitab kita pasal 23 tu. Hak perenggan yang kedua daripada hak tadi. Barang siapa i'tiqad yang bekas pada umpama menghangus ialah kuah panas api yang Allah lah menjadi panas padanya pada api. Allah lah. Oh, cakap sedap punya dekat kampung. Kuah panas api yang Allah lah menjadikan panas pada api, maka orang itu fasik lagi mubtadi', yang pada kufurnya khilaf dan yang rajihnya tidak kufur. Kuah qaf waw ta, quwwatun bahasa Arab, bukan kuah masuk tu. Dia quwwatun. Apa quwwatun? Apa? Kekuatan. Kita sebut kuah, kita fahamlah. Allah jadikan api. Allah jadikan kuah kepanasan di api. Allah jadikan pisau. Allah jadikan kuah tajam di mata pisau. Allah, contoh-contoh. Allah jadikan satu pemakanan sunnah. Pemakanan. Habbatus sauda, biasa dengar. Minyak zaitun, biasa dengar. Khurma, biasa dengar kan? Jadi di pemakanan ni Tuhan letakkan kuah. Dia panggil apa? Khasiat ke apa? Di kajian orang akan menemui di pemakanan tadi macam habbatus sauda, minyak zaitun tu ada khasiat dia. Khasiat tu bagaimana? Allah yang letakkan kuah pada ni. Kalau di obat, di obat ni adalah kuah Allah Taala letakkan. Di waxing tu Allah letak kuah di waxing tu. Ada ni. Sampai masa pegangan hak salah ni, kuah panas yang berbekas pada menghanguskan. Kuah tajam di mata pisau yang memutuskan, bukan Allah lagi dah. Tapi kuah bagi mana? Bagi daripada kudrah dan iradah Allah. Allah yang jadikan. Allah lah yang menjadikan. Kuah di pemakanan ni khasiat Allah yang jadikan. Khasiat itulah yang menyegarkan ke apa ke. Kuah di obat yang menyembuhkan. Kuah di waxing tu. Sekarang ni waxing yang ulang sekarang ni tau. Masyhur sekarang ni waxing. Orang duk balas bak waxing. Duk balas bak waxing. Orang hok pakar sendiri. Hok tak boleh pakar. Ada banyak hok pakar sendiri. Hok tak boleh pakar tu. Jangan duk terus sangat ayat YouTube tu. Macam-macam lah hok. Punyalah begitulah, beginilah, tak ada. Kita serah pada pihak berkenaan yang lebih mengetahui, yang ada semua maklumat yang lebih jelas. Siapa-siapa kita ni, kita tak ada maklumat pun. Kita ustaz sekadar ngajar hukum hakam je. Kita tak erti pun benda-benda hak berkenaan. Sudahlah. Jangan kerana kita nama ustaz, kita nak ulah belaka, jangan. Itu benda-benda hak kita tak tahu. Tapi di vaksin tu ada tak? Mestilah ada dia punya kandungan. Siapa yang letakkan kuah di situ? Allah yang jadikan. Sampai masa kuah tu lah yang boleh bagaimana? Untuk dia bukan menyembuhkan tau. Sebab zahir lah. Dia menahan daripada kena qawi itu tau. Jadi kuah tu. Pada masa kuah tu yang menahankan seseorang daripada kena
qawi contohnya. Akidah ni akidah yang fasik lagi mubtadi', yang khilaf pada kufur. Dia kata. Maknanya di situ bukan keesaan pada perbuatan. Sebab perbuatan Allah. Jadi kita buat misal panjang tu. Jadi guna masa. Kita buat misal saja senang. Jadi yang menghanguskan bukan Allah. Yang menghanguskan adalah kuah kepanasan di api. Tapi api Allah yang jadikan. Kepanasan di api Allah yang jadikan. Menghanguskan bukan Allah yang jadikan. Kuah kepanasan yang menghanguskan. Adakah keesaan pada perbuatan? Tak dah lah. Ini hak khilaf ulama pada kafir. Kita ahli sunnah betul. Api Allah jadikan. Dan memang kita berpegang Tuhan jadikan kuah panas di api. Memang Tuhan jadikan. Betul. Tapi sampai masa hangus Allah yang menghanguskan. Bukan kuah tu. Sebab kuah tu makhluk. Makhluk tak bekah. Api makhluk. Kuah panas di api makhluk. Makhluk tak bekah. Hangus qada-qadar. Itu saja. Tak ada tak kuah panas di api? Ada. Ada tak kuah tajam di batu pisau? Ada. Mari mana Allah yang jadikan? Bekah ke tak? Tu makhluk. Makhluk tak bekah. Situ je. Jadi maknanya di situ ada menengahi. Dia panggil ada wasitah. Ada menengahi. Api Allah buat. Kuah panas di api Allah buat. Jadi hangus kuah yang buat. Jadi menengahi pula dah. Allah pakai orang tengah pula ni. Orang tengah apa panggil? Wasitah, orang tengah. Tak ada orang tengah. Yang menghanguskan ni adalah kuah yang menghanguskan. Maknanya bukan Allah sendiri. Jadi ejeng ke tak? Orang tengah ni ejeng ke tak? Jadi ejeng. Ni ejeng dia. Kuah panas tu yang boleh bekas lucu. Istighna, iftikar. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala mustahil sama sekali. Allah melakukan segala-gala. Tak ada wasitah-wasitahnya. Tak ada pakai orang tengah. Tak ada pakai ejeng. Tak ada. Memanglah di api itu Tuhan letak panas. Tapi panas tu makhluk. Makhluk tak bekas. Kalau panas tu yang menghanguskan, berarti Allah ada wasitah pula. Pada menghanguskan ada Allah. Mana Allahnya? Allah buat api. Bahagian Allah. Allah buat panas di api. Bahagian Allah. Kemudian panas ni pula yang sambung kerja Allah. Orang panggil wasitah tu. Jadi orang tengah. Jadi ejeng pada menghanguskan adalah kuah tu. Orang tu lucu keesaan pada perbuatan. Khilaf akidah ni kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Ni kena cermat ni. Sebab saya pernah terjumpa satu kali. Dia bercakap, alhamdulillah semenjak makan ubat ni jadi segar dia, sembuh penyakit dia. Alhamdulillah. Sembuh penyakit ni dengan izin Allah. Macam sandar ke Tuhan. Cakapan sandar Tuhan comel. Comel sangatlah. Kalau dah sandar ke Tuhan pun taklah kata ni tak ada Tuhan dah. Tapi comel sangat-sangat. Alhamdulillah semenjak makan ubat tu sembuh penyakit dengan izin Allah. Comel dah. Tak ada benda, comel dah. Diri sambung pula Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan. Apa maksud Allah mengizinkan obat menyembuh? Allah membenarkan, Allah membiarkan obat tu menyembuhkan. Bukan Allah yang menyembuhkan. Allah hanya membenarkan, Allah hanya membiarkan. Tapi kalau Allah tidak membenarkan, Allah tidak membiarkan, Allah menyekat obat daripada menyembuhkan, pasti tidak boleh sembuh. Tapi Allah membenarkan, Allah tidak menyekat obat tu daripada menyembuhkan. Mana Allah membenarkan. Allah menyembuh ke tak? Tak. Tapi Allah membenarkan obat tu menyembuhkan. Sebab dia obat tu Tuhan letak dah khasiat dia. Ni di sini. Khilaf pada kapi. Cakap comel lote tu. Dengan izin Allah, alhamdulillah dengan izin Allah semenjak pakai obat tu jadi sembuh penyakit. Tak ada tanya apa-apa, gigi sambung. Allah mengizinkan.
Kita dengan izin Allah ni, dengan qada qadar lah. Dengan izin Allah, dengan qada qadar. Dengan izin Allah ni bukan Allah buat. Allah hanya mengizinkan. Allah tidak menyekat. Khasiat dia obat tu menyembuhkan. Ni apa saya ni? Khilaf pada kapi pandangan rajih kata pasti lagi mubtadi'. Ni kini faham molek. Ayat kuah ni ambil molek ni. Kuah banyaklah. Di makhluk tu letak kuah belaka kan? Ada ni. Terletak kuah di makhluk kan? Ada. Kaji lah semua ada benda di makhluk. Di nasi. Macam apa makan nasi jadi kenyang? Ada kuah di situ Tuhan jadikan. Macam mana minum air menghilangkan dahaga? Ada kuah di air Tuhan jadikan. Tapi mengenyangkan qada dan qadar. Menghilangkan dahaga qada dan qadar. Kalau nasi mengenyangkan dengan kuah di nasi, air menghilangkan dahaga dengan kuah di air ni, pasti lagi mubtadi', khilaf pada kapi. Tapi kalau nasi mengenyangkan secara sendiri-sendiri, tidak berkait dengan qudrah dan iradah Allah, tidak berkait dengan kuah yang terletak di nasi, maka kafir ijma' ulama. Pegangan ni pegangan, cerita bab pegangan. Kemudian kita perasan tak, hak kuah tadi ni samalah dengan Mu'tazilah Qadariyah, tapi akidah lain. Mu'tazilah Qadariyah kuah ni akidah lain, ni akidah tabaiyin. Nama Mu'tazilah ni macam-macam nama. Mu'tazilah Qadariyah pasal mana? Mu'tazilah Qadariyah, Allah jadikan seseorang hamba, Allah letak kudrah di hamba. Hak tadi pisau kuah di pisau, api kuah di api. Hamba manusia kudrah Tuhan letak. Kudrah, tenaga. Sampai masa kudrah nilah yang bekas. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Sama juga. Pasti mubtadi' khilaf pada kafir. Sama je. Tak ada ni. Tapi Mu'tazilah Qadariyah hanya berkait dengan Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah bekas. Kudrah datang dari qadar, qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah berpegang Tuhan letak kudrah di hamba yang bekas. Itu akidah Mu'tazilah Qadariyah. Hak khilaf pada kafir juga. Tapi hak kuah bukan Qadariyah, itu Mu'tazilah lain pula. Tapi pesennya dekat-dekat. Di api Tuhan letak kuah kepanasan. Di hamba Tuhan letak kudrah di hamba. Sampai masa kuah tu menghanguskan. Pada masa kudrah di hamba ni yang memberi bekas. Ni hak pasti lagi mubtadi', khilaf pada kafir. Adapun kalau hamba ni bekas sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, waktu kafir ijma' ulama. Kata lain tu, bukan Qadariyah. Kita ahli sunnah, memang Tuhan letak kudrah di hamba. Memang Tuhan letak kudrah di hamba. Dan kita boleh merasai ketika mana kita rasa sihat, Tuhan letak kudrah di hamba. Tapi kudrah adalah makhluk. Ni tubuh kita makhluk. Tuhan letak kudrah di kita. Kudrah tu makhluk, Allah yang buat. Makhluk tak bekas. Saat gerak diam kita, bukan kudrah tu yang gerak diam kita. Qada dan qadar tu ya. Kita ahli sunnah. Sama tadi. Memang Allah letak kuah di api, kuah di pisau. Memang Allah letak kudrah di hamba. Tapi sampai masa menghangus, qada qadar. Sampai masa memutus, qada qadar. Sama masa menggerakkan tubuh hamba untuk berusaha, qada dan qadar. Makhluk tak bekas sama sekali, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita. Ini hak di Musa 23 tu jaga molek. Walaupun kita ahli sunnah jemaah wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, tidak berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, itu akidah Jabariyah, akidah yang fasik lagi mubtadi' juga. Tapi tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi diri pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita nak tekan dalam bab
pegangan di kalangan kita. Hak dalam kitab kita cerita 36 tu, hak kafir Tuhan tidak bersifat wujud, hak kafir Tuhan tidak bersifat kidam bakar, hak tu tak ada di kalangan kita orang Islam. Hak Mu'tazilah berpegang tidak ada sifat kudrah di zat Allah pun tak ada di kalangan kita orang Islam. Kalau kita nak matinya, hak pusat 21 perkara jahat, pusat 23 hak berkaitan dengan tabi'i semula jadi tu. Tu nak kena jaga molek. Hak mana akidah yang kafir ijma' ulama, mana akidah yang fasik lagi mubtadi' yang khilaf pada kafir, manakah dia akidah ahli sunnah wal jamaah. Hak pusat 23 tu, pusat 24 dia pergilah akidah ahli sunnah wal jamaahnya macam mana. Kita nak memastikan bahawa kita ni berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita hari ni satu kitab. Kemudian kita berhenti di sifat idrak. Ada sifat idrak pula. Di bawah tu ada satu lagi sifat takwin. Idrak dan takwin. Ni tambahan daripada sifat 20. Sifat idrak dan sifat takwin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.